Assalamualaikum. Okay, sekarang ni alhamdulillah kita diberikan kekuatan oleh Allah Taala. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin saya yang terutamanya saya alu-alukan kedatangan sahabat lama saya di Universiti Kebangsaan, ya, Puan Zahariah Muhammad Noor. Sedikit sebanyak mengenai beliau, dia adalah saya tak ambil lagi background betul-betul tadi sebenarnya untuk Puan Zahariah, ya. Tapi beliau sekarang ni pegawai pemakanan, ya, pegawai pemakanan di Jabatan Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu, ya. Jadi saya membuka majlis dengan umum kitab Al-Fatihah dan selepas itu saya akan serahkan majlis kepada Puan Zahariah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, saya dengan bangganya, dengan rasa rendah hati saya mempersilakan sahabat saya Puan Zahariah Muhammad Nordin untuk meneruskan acara petang. Okey, terima kasih kepada Puan Nolela, Mak Tahir, kata yes, saya. Mak Tahir, ya. Sahabat lama saya semasa di PMKP dan juga di UKM, ya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana diberi peluang untuk berada dalam majlis yang saya kira dapat memanjangkan dari segi ilmu pengetahuan kita, ya, memanjangkan pengetahuan berkenaan dengan ilmu pemakanan yang saya rasa amat berguna, ya, kepada semua orang, yang mana sebagai panduan kepada kita bagi memastikan kita sentiasa mengamalkan pemakanan sihat, ya. Okey, apa yang saya akan kongsikan pada petang ini adalah Piramid Makanan Malaysia 2020. Mungkin ada di antara para pendengar, ya, pada hari ini yang tengoklah, ya, Piramid Makanan Malaysia yang dikeluarkan pada tahun 1999 dan seterusnya Piramid Makanan Malaysia 2010 dan ini kiranya yang terbarulah Piramid Makanan 2020. Sebenarnya piramid makanan ini dia mengambil kira akan kajian-kajian yang telah dijalankan dan juga status kesihatan dan pemakanan rakyat Malaysia, ya. Tetapi yang pentingnya sekarang ni apakah isu pemakanan yang masyarakat kita sedang hadapi, ya, pada masa ini, ya. Sekarang ni apa yang kita tekankan ialah kefahaman masyarakat kita tentang konsep pemakanan seimbang, ya, dan juga cabaran untuk mengamalkan pemakanan seimbang. Jadi pemakanan seimbang itu adalah merujuk kepada dari segi kuantiti makanan itu sendiri dan juga dari segi kualiti apa yang kita makan, ya. Dan piramid makanan ini adalah sebagai panduan kepada kita dari segi untuk mengambil jumlah makanan yang seharusnya kita ambil, ya, dari segi kualitinya, ya. Kalau kita lihat makanan ni ada terbahagi kepada 5 kumpulan utama, iaitu daripada kumpulan nasi, mi, ya, roti, bijirin, hasil bijirin, ya. Dan kumpulan kedua adalah daripada kumpulan sayur-sayuran, ya. Dan kumpulan ketiga dari kumpulan buah-buahan, ya. Dan seterusnya kumpulan keempat daripada kumpulan protein seperti daging, ayam, susu, ya. Dan seterusnya kumpulan kelima adalah dari kumpulan susu dan produk penusu, ya. Ini adalah 5 kumpulan utama yang sentiasa berada di dalam piramid makanan, ya. Dan piramid makanan ini dari segi arasnya tidak berubah, ya, bermula daripada tahun 1999 yang dikeluarkan sampailah sehingga 2020, ya.
yang mana kalau kita lihat di skrin ni 4 aras ya, cumanya piramid makanan Malaysia yang terbaru ini adalah perubahan dari segi kedudukan lah ya. Kalau dulu kita faham bila di paling bawah sekali tu adalah daripada kumpulan yang perlu diambil banyak kumpulan karbohidrat, ataupun dalam kata lain kumpulan nasi, roti ya, bijirin dan sebagainya. Tetapi pada piramid makanan Malaysia yang baru ini, hasil daripada kajian NHMS ya yang telah dijalankan pada tahun 2019 mendapati yang rakyat Malaysia ni amat tinggi dari segi pengambilan kumpulan yang kita sebutkan tadi, kumpulan karbohidrat seperti nasi, produk nasi, bijirin ya, roti, mi dan sebagainya. Jadi dan juga tambahan pula dengan status obesiti ataupun berlebihan berat badan, yang mana kalau kita tengok daripada kajian NHMS yang telah dijalankan, didapati 1 daripada 5 rakyat Malaysia mengalami berobesiti ataupun berlebihan berat badan. Dr. Nani akan cakap mengenai women cancer. Okey, Assalamualaikum. Okey, sekarang ni alhamdulillah kita diberikan kekuatan oleh Allah Taala. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin. Resepinya ya, kalau yang tak ada cheese tu ditambah cheese ya. Jadi secara tak langsung bila dah kreatif ni dan resepinya dipelbagaikan, tinggi dari segi kandungan gula, tinggi dari segi kandungan lemak, tinggi dari segi kandungan garam ya. Jadi ini pun sedikit sebanyak menyumbanglah kepada pengambilan makanan-makanan yang orang kata ni menyumbang kepada peningkatan berat badan ataupun obesiti ya. Jadi sangat pentinglah kepada rakyat Malaysia untuk kita faham konsep pemakanan seimbang, iaitu dari segi kuantiti dan kualitinya lah. Itulah sedikit saya berkenaan dengan piramid makanan ni, Puan Ella. Okey, terima kasih banyak. Saya sebenarnya tengok kepada Puan Zahariah, dia ada buat preparation juga. Dia ada hantar kat saya ya. Sikap dan amalan pemakanan yang kurang sihat yang macam dinyatakan tadilah ya. Saya ucapkan terima kasih juga sebab ada banyak artikel yang saya jumpa, beberapa orang memberi kenyataan bahawasanya masa bulan PKP daripada Mac tahun lepas, tahun 2020 sampai sekarang, kenaikan berat badan memang biasa. Boleh kata mana-mana interview saya jumpa macam tu. Ya. Kita jangkakan, maknanya selepas era pandemik ni, kita jangkakan yang peratusan obesiti ni mungkin meningkat lah. Kalau pada masa sekarang ni 50% ya daripada masyarakat Malaysia mengalami berlebihan berat badan dan obesiti. Jadi dijangkakan dalam tempoh 2 tahun ataupun lebih selepas daripada pandemik ni, kemungkinan besarlah akan meningkat ya, disebabkan terujanya untuk pengambilan makanan berlebihan lah ya. Bila dah berada di rumah, kurangnya aktiviti fizikal, tambah pula dengan kreativiti daripada masyarakat kita. Kalau kita tengok sekarang ni macam-macam jenis minuman ya, dengan yang apa nama dia, macam-macam bubble bee chat time benda-benda semua tu kan. Dan kita punya dan remaja-remaja pun teruja lah bila ada benda-benda baru yang memang orang katanya memikat dari segi untuk kita, untuk dia orang cuba kan, termasuklah kita ni. Dia macam ni Zah, kalau saya boleh share. Anak saya sekarang ni, dia orang kan ada gadget masing-masing. Kadang ibu ni tengah-tengah masak, mari COD. Kan? Saya tak order, saya kata. Ada aiskrim yang RM10 tu, ya Allah, saya kata, saya salah tengok. Kita tengok telur juga pasal kita dah ada diabetes. Kan? Bendanya manis kalau kita rasa kan. Ibu manis ni bang, tak elok ni bang. Ibu tak payah, ibu dah tua, dia kata, biar bang je makan. Sebab kan bila kalau daripada awal taste bud kita dah di orang kata ni
terasa apa tu, dah biasa dengan rasa manis. Jadi maknanya kalau kita kurangkan apa tu, gula ni akan orang kata memang tak sedap lah kan. Ya, sebab hari tu dengan Zarifah pun saya ada sembang. Dia kata bila taste bud kita dah diajar dengan manis, memang betul. Saya 100% yakin. Sebab saya daripada kecil, ayah saya dia heavy smoker, Zahriah ya. Saya minta maaf dengan ayah awal-awal sebab saya dah minta izin dah. Ayah boleh tak Alung cakap dalam kelas tentang history ayah merokok. Dia kata, alah biasalah untuk kebaikan, dia kata. And I tanya my dad, dia merokok pada usia 12 tahun. Apabila dia merokok pada 12 tahun, dari segi pengetahuan sains makanan saya, taste bud dia dah rosak. Masa dia 40-an, 30-an tu pun dah rosak dah. Jadi bila dia dah tak rasa manis dan masin, mak saya masak, dia kata tak masin ni Cah, tak jumpa garam ke, dia kata. Jadi tambah lagi. Begitu juga air, tambah. Jadi kami anak-anak, background kami Zaha, memang kuat garam, kuat gula. Jadi tolong elaborate Puan Zaharia kita. Okey, bercakap berkenaan dengan taste bud ni, sebenarnya saya nak sentuh jugalah. Di Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri kan, kita memang, kalau semua maklum kan, kita memang menggalakkan amalan penjurusan susu ibu dan makanan pelengkap kan. Makanan pelengkap dibolehkan daripada umur 6 bulan ya. Dan apa yang saya nak tekankan dekat sini ya, daripada peringkat 2 tahun pertama tu sebenarnya sangat penting lah untuk memastikan okey, kalau kata penjurusan susu ibu tu dapat dilanjutkan sampai 2 tahun, itu alhamdulillah lah. Maknanya kita menyahut seruan daripada KKM, dan juga di dalam Al-Quran Seri pun ada memaklumkan bahawanya sebaik-baiknya adalah sehingga 2 tahun kan untuk penjurusan susu ibu. Sebab dengan susu ibu ni kita tahu dia mengandungi sebuah nutrien yang sangat lengkap, dan salah satu daripada kelebihan susu ibu adalah dari segi kandungan kandungan Ig, immunoglobin kan, untuk sistem imuniti bayi bayi semasa peringkat awal. Yang itu satu. Yang keduanya taste bud. Bermula daripada umur 6 bulan tu, kalau nak start daripada makanan pelengkap tu, sebaik-baiknya jangan diletaklah sebarang garam atau gula, sebarang tambahan lah gula ataupun garam. Maknanya kita start daripada yang plain dulu. Nasi, bubur nasi dan kepekatannya akan bertambah lah daripada masa ke semasa kan. Dan bila dah umur 1 tahun tu, baru kita akan ajar anak-anak makan bersama makanan keluarga. Daripada peringkat awal ni pun, kalau kita dah latih dia supaya kurang garam, kurang gula, insyaAllah maknanya anak-anak ini bila dia membesar sebagai dewasa, dia akan tidak orang katanya dapat merasakan jika sesuatu makanan itu lebih dari segi gula ke, garam ke, masin ke, manis sangat ke kan, berbanding dengan yang orang katanya daripada peringkat awal lagi dah diperkenalkan dengan makanan yang yang manis dan letak perasa tambahan dan sebagainya. Zaha, saya ni dah beritahu kat Zaha kan, saya punya program ni memang santai-santai. Jadi saya pun tak naklah terikat dengan slide-slide pun. Tapi alhamdulillah, cuma saya nak tambah, saya ada kenal seorang chief dietitian, Mary Iso John. I tak tahu you all kenal ke tidak Mary Iso John? Kenal. From Institut Jantung Negara. Dululah, tak tahulah sekarang dia masih dia training saya dulu juga. Yes, and as according to Mary Iso John, I hope that Mary, if you listen to me, I really adore you so much. I know you from BFM Radio. So what is she sharing? Until now, she is still sharing about 1,000 days of life. What is 1,000 days of life? Maknanya pemakanan kesihatan anak dalam kandungan from the womb itself sebenarnya. So maknya tu until bila dah dia tu besar tu sampailah ialah 1,000 hari tu berapa? Kalau boleh Zalifah ke Zaharia ke, walaupun tetamu hari ni memang Puan Zaharia kita so we can always discuss. Anything from Zaharia?
Okey, sebenarnya di peringkat KKM pun kita memang ada kempen 1000 hari kehidupan yang mana kita tekankan daripada peringkat awal kehamilan. Kita pastikan bahawa ibu ni ada satu program yang kita pastikan bahawa ibu ni akan kenaikan berat badannya mengikut julat seperti yang julat yang memang ditetapkan lah, ada satu range untuk maksudnya bila dalam julat tersebut kenaikan berat badan menunjukkan maknanya pembesaran bayi dalam kandungan tu dalam keadaan normal lah ya. Dan sekiranya kita dapati bahawa kenaikan tidak mengikut seperti yang sepatutnya, dan kita akan bagi nasihat dari segi pemakanan lah. Dan satu lagi, kalau daripada family yang tidak mampu untuk mendapat makanan berkhasiat, kita akan bekalkan dengan susu tepung khas untuk ibu ya. Bagi memastikan bahawa ibu tersebut dapat mencapai kenaikan berat badan sepatutnya. Sebab kita seperti yang kita maklum, susu ni dia mempunyai hampir semua nutrien yang diperlukan oleh untuk tumbuh sarang kan. Jadinya itu salah satu daripada apa yang kita laksanakan di peringkat klinik kesihatan lah. Kemudian bila dah baby tu dah lahir, akan dipantau dari segi kenaikan berat badan sampailah dan dinasihatkan dari segi menyusuan susu ibu, di-guide lah ya. Kalau ada masalah kita kena pasti sampailah kanak-kanak tersebut mencapai imunisasi lengkap sehingga 2 tahun. Macam itulah, maknanya sentiasa diikuti dari segi pertumbuhan, perkembangan dan sebagainya. Terima kasih. Lagi satu, Zahar, saya baca melalui penemuan kajian NHMS National Health Mobility Survey 2019, 1 daripada 4 individu di Malaysia tidak aktif kan? Ya. Jadi ini dia saranan yang ada dekat piramid makanan 2020 ni. Tolong kalau boleh kita sharekan. Berkaitan dengan aktiviti fizikal dalam piramid makanan ni kita tak ada highlight kan sebenarnya Ella. Cuma ada dia cakap yang perlu mengambil dalam keadaan, maknanya suku-suku separuh kita tu masih kita amalkan lah ya. Okey. Nak sentuh sikit pasal suku-suku separuh. Sebenarnya suku-suku separuh tu adalah merujuk kepada pengambilan makanan untuk setiap kali waktu makan. Dia adalah orang kata satu, contohnya waktu makan tengah hari kan. Waktu makan tengah hari tu kalau kita tengok kita perlu ambil kalau kita tengok separuhnya adalah daripada kumpulan sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Jadinya ianya orang kata seiring dengan pada piramid makanan yang kita tengok pada aras bawah sekali, piramid makanan yang terbaru, kita tengok bahagian bawah sekali yang perlu diambil lebih berbanding dengan kumpulan lain adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi untuk piramid makanan itu adalah merujuk kepada pengambilan satu hari, tetapi pinggan sihat Malaysia ini merujuk kepada pengambilan makanan pada setiap kali waktu makan ya. Kalau kita tengok dalam pada pinggan tu suku merujuk kepada kumpulan nasi, roti, kumpulan karbohidrat. Seterusnya suku yang satu lagi adalah daripada kumpulan protein ya, ikan, ayam, daging dan kekacang, dan separuh adalah daripada kumpulan sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Jadi kalau kata kita ada kalau kita ada sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam, inilah dia punya orang kata panduan secara umumnya lah ya. Berbanding pada dahulu, kalau kita tengok separuh tu, kalau dulu piramid yang dulu merujuk kepada kumpulan nasi, roti, kumpulan karbohidrat kan. Jadi yang sekarang ni bawah dulu kan. Sekarang ni bila piramid 2020 ni yang bawahnya ialah buah-buahan dan sayuran. Jadinya dia seiringlah piramid untuk sajian untuk satu hari. Pinggan sihat Malaysia merujuk kepada pengambilan setiap kali waktu makan. Baru nampak jelas. Dan sebab saya dalam kelas, saya ni memang jadi lecturer daripada tahun 1996 Zaharia. Tapi saya bukan orang KKM. Jadi bila nak menerangkan, bila budak tanya apa beza pinggan ni dengan piramid ni, madam,
Yang situ terganggu juga nak menjawab tu. Alhamdulillah orang-orang KKM dah jawab dah ni. Okey, cumanya mungkin kalau masyarakat kita mungkin dari segi nak translate daripada bentuk sajian tu lah, kena ingat sikit lah. Kalau kita tengok, cuba buka balik pada gambar piramid makanan tu. Yang baru tadi yang atas yang tadi. baru. Kita highlight yang baru lah, kita tak payah tengok lah yang lama tu kan. Kat bawah tu kalau kita tengok sukatan, dia dah siap dengan sukatan yang perlu kita ambil. Maksudnya satu sajian merujuk kepada kalau kalau kita tengok kalau sayur-sayuran yang telah dimasak setengah cawan. Kalau ulat-ulaman, sayur-sayuran yang ulat-ulaman apa benda satu cawan ya. Maknanya itu merujuk kepada satu sajian. Jadi kita boleh anggarkanlah setiap kali waktu makan, kalau kita perlukan sekurang-kurangnya 3 sajian, kita boleh rancang apa yang kita nak makan. Banyak mana yang kita nak makan. Yang inilah maknanya saya rasa kurang dari segi masyarakat kita untuk praktiskan ya. Macam sayur ni mungkin senang sikit lah, kita sekurang-kurangnya 3 sajian, lebih tak apa. Tapi kalau daripada kumpulan nasi, bijirin, apa benda-benda sebenarnya, kumpulan karbohidrat ni memang untuk sebaik-baiknya untuk satu hari tu 3 hingga 5 sajian. Sebagai contoh, satu sajian untuk nasi adalah 2 sendok ya. Jadi kalau kata kita nak makan, kita nak rancang menu kita untuk satu hari. Pagi tu kumpulan kita nak kena ambil satu sajian. Contoh kita nak makan roti. Jadi kita kena ambil 2 keping roti. Itu dah kira satu sajian. Jadi kita ada balance lagi 2 sajian. Ini bagi mereka yang perlu mengambil kalori 1,500. Memang betul-betul kena rancang lah ya. Sebab untuk piramid makanan yang baru ini, kita punya kalori berdasarkan kepada sajian adalah daripada 1,500 hingga 2,300 kalori. Dan untuk tambahan sebenarnya saya lupa nak terangkan. Piramid makanan kita yang baru ini adalah kepada untuk yang berumur 7 tahun ke atas, 7 hingga 59 tahun. Kalau piramid yang dulu tu 2 tahun ke atas. Tapi untuk yang kurang daripada 7 tahun ni ada panduan diet khusus untuk kanak-kanak, bayi dan kanak-kanak yang kurang pada 7 tahun. Dan dalam piramid ini juga untuk remaja ada perbezaan sikit dari segi sajian untuk buah-buahan. Dia ada tambah ya. Untuk buah-buahan dia tambah 3 sajian, 2 hingga 3 sajian. Untuk yang berumur 16 hingga 17 tahun dari segi pengambilan karbohidrat pun tambah 3 hingga 6 sajian. Sebabnya dari segi kalori biasanya kanak-kanak remaja yang sedang membesar memerlukan lebihlah dari segi kalori kan. Tapi bila dah lebih daripada 17 tahun tu dia berbalik kepada kurang lah ya. Bila dah sampai peringkat pertumbuhan yang optimum, kena kawal. Mula-mula tu kita nak pertumbuhan yang tinggi, tapi bila dah sampai had maksimum, kita risau pula bila berlebihan dari segi pengambilan karbohidrat ataupun lemak ni, kita membesar di kiri dan kanan pula. Ataupun dalam kata lain berlebihan berat badan ya. Boleh saya tanya soalan tak? Satu soalan kepada Zahria. Ya. Okay, bila kita KKM dia mengadakan piramid makanan ya untuk Malaysia pada tahun 2020. In fact yang sebelum-sebelum ini saya punya concern kadang-kadang adalah bila piramid ini tidak menjelaskan dengan jelas pengambilan makanan bagi wanita dan lelaki. As you know, kalau kita nak tengok female ikut RDI kan ataupun RNI kita, female akan makan less kalori, dia less daripada lelaki kan dia tak sama. So bila kita bagi general piramid macam ni dia akan jadi very confusing because kalau piramid ni mungkin untuk lelaki dia cantik je, dia boleh dapat sampai katalah tadi sampai 1,005 hingga 2,300. Right. So macam mana kita nak educate male and female ni dia tak sama pengambilan makanan. So kita kena terangkan ke bahawa yang untuk female dia akan ambil the lower end. Contoh untuk nasi tu yang 3 sajian. Untuk yang lelaki dia boleh ambil sampai 5. Ya sebenarnya piramid makanan ni sebenarnya dia secara general sebenarnya untuk mereka-mereka yang mempunyai berat badan yang ideal. Maknanya berat badan dalam julat
BMI 18 hingga 25. Jadi kalau kata berat badan yang berlebihan, mungkin kita nak kena ajarlah dari segi jumlah sajian yang perlu kita ambil. Berbalik kepada soalan Dr. Zalifah tadi, kalau kata nak educate tu mungkin kita kena terangkanlah. Kena terangkan dari segi keperluan kalori untuk female berapa dan bila ditranslatekan kepada sajian banyak mana. Selain pada tu sorry. Teruskan Zali. Sebab saya pun faham Zali. Saya fahamnya macam ni. Bila saya ajar student saya kata piramid makanan ke all this the dietary guidelines, this is for the healthy people. So when it comes to the orang ada masalah berat badan ke, orang for example diabetes diabetic tak boleh lah. Dah lain lah. Lepas tu cuma yang saya nak tanya lagi sekali pada Zalifah dengan Zaha, when it comes into when we age, like sekarang ni young adults, jadi older adults and then become elderly, macam mana kita nak adjust in term of kita nak ikut? Maksudnya bila dah sampai ke peringkat warga emas. Since Zahariah kata dia tak ada nak lama masa, what is your last maybe take away message for us yang public ni, especially yang ada masalah ni lah. Yang pertama saya nampak sekarang ni dari segi diabetic, hypertension, benda-benda besar ni. Yang last but not least, coping with the COVID ni lah, COVID punya era ni, tak tahu sampai bila ni. So what is your final advice? 3 serangkai ni daripada dulu. Setiap tahun, setiap kali kajian NHMS ni akan meningkat. NHMS ni setiap 4 tahun sekali kan. Jadinya kita memang orang kata kita punya perjuangan untuk memastikan amalan pemakanan sihat di kalangan masyarakat kita ni mengambil masa lah. Sampai orang kata ni rakyat Malaysia betul-betul faham dan betul-betul boleh nak amalkan dari segi faham dan boleh nak amalkan dari segi banyak mana nak perlu makan, apa yang perlu dihadkan makan, apa yang digalak, yang orang katanya macam mana nak kata ya? Dari segi orang kata nak amalkan apa yang kita ceritalah pada hari ni. Sebab dengan cabaran-cabaran dekat luar ni, kalau kita tengok makanan yang pelbagai dengan makanan-makanan yang dikomersialkan dengan orang kata calorie dance. Yalah, itu pun satu cerita juga sebenarnya calorie dance tu. Maknanya kita kena kidnap lagi Puan Zahariah kita bila-bila masa ni. nak didik masyarakat kita ni supaya betul-betul faham piramid, tahu kepentingan untuk amalkan makanan yang sihat, tahu orang kata batasan-batasan untuk makan makanan yang seperti yang kita cerita tadi, yang orang kata calorie dance tadi kan. Jadinya orang kata memang satu perjuangan lah. Sebab budak macam anak saya lah Zali dengan Zahariah ya. Anything to do kena ada cheese, kena ada ya ilahi illallah. Kadang-kadang letih saya. Kita buat salad bowl tu kira dah healthy dah tu Zali. Kita letaklah udang-udangnya, golek-golek apa semua yang paling kelakarnya, udangnya diambil, sayurnya tinggal. Kita pun letak tartar sauce, letak apa lagi macam-macam jenis lah, mayonnaise. Jadi akhirnya I nampak they can't just live without this kind of like benda sauce ni lah. Benda-benda yang tapi kan nak sebut sikit Puan Ella. Kalau kita tengok negara-negara jiran kita macam Vietnam, Myanmar, tengok dia punya kadar obesiti dia sangat rendah, dan orang-orang ni kalau kita tengok kita boleh nampak sekali imbas tu kebanyakan masyarakat dia semua macam normal, nampak macam mana kata maknanya slim laka. Kita berbanding dengan masyarakat, kita antara yang tertinggi di Asia Tenggara kadar obesiti kita. Okay, the reason I think kan Zaha, I can help with that answering ni. Kalau macam tengok Vietnam dengan macam Myanmar, they are actually very poor nation. Dari segi gross income negara dia memang rendah.
So there are many people yang memang tak berduit, so family besar dan ramai kan. Jadi apa dia buat adalah bila makanan yang dia orang masak, dia orang suka bentuk dalam sup. Dia tengok macam masakan Thai, dia tengok macam masakan Vietnam, dia masuk dalam keadaan air, sup. Ni saya nak sentuh sikit satiety lah sup. Bila dalam keadaan sup, dia fikir saya masak satu periuk boleh makan ramai orang. You see, so dia makan dalam bentuk air. Bila air ni dia mengenyangkan, so dia tak makan solid. The problem with Malaysian is kita ada 3 main ethnic. Semua ethnic kita, kalau especially from the Indian side of the food, mamak food, Malay food, memang high santan. Kan? Kalau yang Chinese food je kita tengok yang macam seperti Vietnam dengan Myanmar, di mana dia gunakan banyak bentuk sup ya. Tapi kalau masyarakat Melayu, no. Macam kalau dekat Negeri Sembilan, dia macam makan mesti nak kena lemak cili padi, and then they really kau tahu santan kan. Makanan pun they do a lot of santan kan. So bila macam saya sendiri lah, bila raya saya masak rendang campur santan campur susu dia tak sesedap lah rendang yang masak dengan santan pure santan pure tu kan. Macam mana tu kan. Sebab kita di depan kita ni terpampang dan dihamparkan pelbagai jenis makanan dan senang nak beli, senang nak dapat. So kalau kita nak A tak dapat A, kita boleh pergi B, B dah C. Semua jenis high calorie, high fat food tau, high cholesterol juga. So, sebab kita jadi manusia ni bila dah dipaparkan depan mata dia benda tu dapat dengan senang, they will just grab it. They will just grab, you know. Dia orang akan kira that is most important, the health will come later once I get sick. Betul. Baru nak jaga makan. Bila dah dapat dah sakit baru nak jaga makan. So dia bukan makan tu daripada kesihatan tu dari awal. See, when I was in Australia, you tengok variety makanan tak banyak. Dia orang punya makanan sekolah pun parents yang akan sit down dalam PIBG tentukan menu. Semua jenis yang macam wrap, salad, fruit, tapi ada campur yang tak halal lah. Jadi macam saya prepare sendirilah. Jadi anak tu tak boleh bawa, macam contohnya air kotak manis tak boleh bawa. Susu fresh milk sahaja dan dia orang akan sediakan di sekolah. So snack tu dia dah bagi kita list, tak boleh bawa bergoreng, tak boleh bawa macam-macam. So kita ada limited sources lah, kena potong buah, kalau keju dibenarkan, cheese dibenarkan, something like that lah. Tapi kita tak boleh macam sandwiches dibenarkan. So these are very healthy food. Dia orang memang dah ada guideline. So kalau cikgu buka lunchbox anak tengok makanan high calorie, kita akan dapat notice. Bercakap pasal pemakanan dekat sekolah ni, Dr. Zalifah, sebenarnya kita pun memang ada garis panduan kantin sekolah sihat kan. Dan kita pun as a nutritionist memang adalah pemantauan dekat kantin-kantin sekolah tu. Masalahnya kadang-kadang kita dibagi maklum, walaupun ada juga jual sausage, nugget dan sebagainya makanan yang orang katanya tinggi kalori, manis semua ni kan. Alasan dia orang kalau kata tak ada sausage, makanan-makanan yang kita showkan tu tak, budak-budak tak nak makan, tak nak beli. Jadi itu yang kita it's a main concern sebab budak-budak tak akan beli. Itulah masalah dia. Yang cuma dapat makanan healthy budak-budak RMT je. Ya. Itu pun kadang-kadang bila kita pergi check pun dekat sekolah-sekolah atau apa ni pedalaman pun ada masalah dengan RMT. Ni you guys, saya nak ambil kesempatan lah since you mentioned about RMT or the school feeding program. Kalau Zali ingat lagi lah, saya dengan arwah Syaril dulu kan, Cowboy dulu kan, kami buat dekat sekolah-sekolah. Tapi nampaklah Zaharia, kalau kita banding all these 3 ethnic group ni, the Malays, the Chinese and Indians ni, bila kita pergi sekolah budak Cina, Allahu Akbar, saya malu tengok. Bila pergi sekolah Melayu, anak-anak bawa air berwarna tau, which means air sirap, air oren. Tapi puak-puak Chinese ni, dia punya air, dia plain water. Pulak bekah besar-besar. So moral of the story, why I mention this is,
to me lah ya. I bukanlah orang kata ada apa-apa pangkat dan sebagainya. Saya cuma mengajar nutrition dekat UiTM ya. Cuma saya perasan kita sebagai ibu lah, we are the CEO of the kitchen. Sama-samalah saya menyeru diri saya dan anda semua, kawan-kawan yang kat luar sana, kita ajar anak kita dekat daripada rumah lagi. Ya, beritahu dia macam ni, apa itu sakit. Saya rasa dah boleh dah, tak payah tunggu anak masuk sekolah. Kenapa ibu tak kasih air warna macam anak saya? Anak saya marah tau, dia autism. Ibu ni jahat betul lah. Kenapa ibu tak macam mak tu, dia biasa je Zahra, dia nak kata aku jahat ke, manusia dewasa ni jahat. Saya autism ni memang macam tu. Kenapa dia kata ibu jahat? Dia kata sebab ibu tak macam Mak Reza. Mak Reza kasih je air sirap. Saya kata, apa tahu saya? Persepsi Apa tahu dia. saya? Saya kata Mak Reza dia mungkin tak berdosa sebab Mak Reza tak tahu. Ibu mengajar nutrition 25 tahun dekat UiTM. Kalau ibu beri adik ambil air ni, ibu berdosa dik sebab ibu tak amalkan teori ibu. Nampak macam boleh percaya sikit. Dia macam tu. So moral of the story sama-sama lah kita kot ya. Ya. Kita communicate dekat anak-anak kita kat rumah lah. Sama juga dengan husband. Ni kelakar ya kalau husband saya dengar. Ni bukan nak mengumpat ni ya. Saya dah kata dah ya. Hari ni kita orang pasal kami dua-dua diabetes ya Zahari ya. At the age of 50 kami sama-sama jemaah makan ubat. So tadi pagi kelakar ya. Tadi pagi kelakar. So saya dah bila talk saya dengan Zalifah baru ni saya ingat 4 buah